Saya jemput Tuan M. Kulasagaran, Ipoh Barat. Terima kasih, Dr. Ketua. Boleh saya tanya soalan saya yang kelima. Okey. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ipoh Barat yang begitu prihatin tentang isu-isu perburuhan di negara ini. Puan Yang di-Pertua, pindahan Akta Kerja 1955, pindahan 2022 telah berkuat kuasa pada 1 Januari 2023 di bawah Seksyen 37(1)(d)(2) Akta Kerja 1955 memperuntukkan tempoh cuti bersalin selama 98 hari selaras dengan Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kementerian Sumber Manusia menerusi Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung berusaha memastikan semua majikan di sektor swasta mematuhi pindahan ini sebagaimana yang diperuntukkan dengan mengadakan beberapa inisiatif. Yang pertama, mengadakan program pendidikan perburuhan bagi memberi pendedahan kepada majikan berkaitan Undang-Undang Perburuhan Negara, khususnya melibatkan pindahan Akta Kerja 1955, dan sehingga 31 Oktober 2023 sebanyak 183 program pendidikan perburuhan telah diadakan di seluruh Semenanjung. Memberi khidmat nasihat kepada majikan secara individu atau berkumpulan, menerbitkan poster pelindungan wanita hamil dan bersalin di portal jabatan, melaksanakan 23,279 pemeriksaan berkanun sehingga 31 Oktober 2023, menjalankan siasatan aduan dan menyelesaikan tuntutan kes buruh yang diterima daripada pekerja dan melaksanakan tindakan pendakwaan dan kompaun jika disabit kesalahan. Tuan Yang Pertua, majikan yang didapati tidak mematuhi peruntukan tersebut telah dinasihatkan untuk membuat tindakan pembetulan dan sekiranya gagal, kertas siasatan akan dibuka untuk tindakan pendakwaan atau kompaun dengan denda maksimum sehingga RM50,000 jika disabit kesalahan. Sehingga 31 Oktober 2023, sebanyak 44 kes aduan telah diterima. Daripada jumlah tersebut, 28 aduan adalah berasas, manakala baki 16 aduan adalah tidak berasas. Bagi aduan yang berasas, majikan-majikan yang terlibat telah diberikan peringatan dan tindakan pembetulan telah diambil. Semua kes tersebut telah diselesaikan melalui pematuhan majikan dengan pemberian kelayakan tempoh bersalin selama 98 hari kepada pekerja. Sekian, terima kasih. Ipoh Barat. Terima kasih, Tuan Speaker. Cuti bersalin ini juga terpakai kepada suami. Paternity leave pun ada. Tapi saya nak tanya soalan, selepas 98 hari, kerajaan sendiri ada cadang bahawa pada tahun Februari 2023 bajet di mana cadangan adalah sedemikian. Kerajaan perpaduan sensitif akan keperluan kaum wanita, terutamanya mereka yang terpaksa berhenti bekerja selepas tempoh cuti bersalin untuk menjaga anak-anak kerana kos penjagaan kanak-kanak yang tinggi. Bagi menggalakkan wanita kembali bekerja, Perkeso akan meminda aktanya untuk membolehkan pemberian geran bersamaan 80% daripada nilai gaji yang diinsurunkan pekerja. Dianggarkan lebih 130,000 wanita yang kembali bekerja selepas bersalin akan mendapat manfaat daripada geran ini melibatkan dana keseluruhan RM290 juta setahun. Soalan. Puan Speaker, nombor satu, bajet 2024 pun telah ditabelkan, tapi sehingga sekarang geran dan manfaat kepada wanita-wanita yang bersalin tidak ada. Apakah kelambatan membawa pemindahan ini walaupun ada polisi yang tertentu tahun dulu sudah bermula? Oleh kerana kelambatan ini, itu adalah lose-lose position di mana kerajaan setuju untuk memberi pampasan tersebut. Jadi soalan saya adalah, bilakah akta pemindahan itu walaupun lambat, late tetapi it's better than nothing, tetapi mustahaknya semua orang nampaknya rugi dalam kelambatan membawa akta ini. Adakah minggu hadapan pemindahan ini boleh dibawa supaya lebih kurang 130
ribu wanita akan dapat manfaat dan wang yang ada agregan RM290,000 ini akan disampaikan kepada rakyat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Barat. Untuk isu yang disebut secara spesifik tentang geran padanan tersebut, saya akan minta supaya jawapan bertulis akan dibuat. Yang yang saya takut dia sebab kita ada dalam perkesau ni kita ada skim perlindungan untuk orang bekerja sendiri. Yang ini 80% adalah dibayar oleh pihak kerajaan, hanya 20% sahaja yang ditanggung oleh pekerja. Saya takut dia berkaitan dengan isu itu. Tapi saya fikir yang disebut oleh Yang Hormat Ipoh Barat ini agak spesifik. Tapi saya akan buat soalan secara bertulis. Dan untuk kalau perlu rasanya untuk pindah untuk minggu hadapan itu agak tapi kita akan cuba, kita akan minta, kita akan bincang. Yang Hormat, ini telah dijanjikan oleh Kerajaan Perpaduan. Maka patut sudah buat dalam tempoh ini. Kenapa kelambatan atau saya tak mau kata ada soalan-soalan yang lebih keras lah, tapi kelambatan ini tidak boleh diterima. Kita ambil maklum. Saya sendiri akan bincang dengan menteri dan dengan pengurusan dan kita akan cuba selesaikan masalah ini sekadar yang kita boleh, kemampuan kita lah di peringkat kementerian. Okey, sekian, terima kasih. Jalun. Tuan Yang di-Pertua, Akta Kerja 1995 telah pun dikuatkuasakan pada 1 Januari baru ini yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri. Salah satu perkara yang mungkin mengundang kerisauan iaitulah wanita-wanita yang bersalin bercuti selama 98 hari. Adakah di situ ada kemungkinan majikan-majikan mereka ini akan membuat suatu pilihan yang lain dengan mengambil pekerja sebagai menggantikan, dan ini mungkin akan timbul diskriminasi kepada wanita pekerja yang cuti bersalin itu. Itu yang pertama. Yang kedua, andai kata laporan diajukan kepada Jabatan Tenaga Kerja untuk diambil tindakan kepada Jabatan Tenaga Kerja akibat tidak mengambil ataupun tidak menyambung wanita yang bekerja itu, apakah langkah yang boleh diambil sebagai win-win situation? Satu, menjaga pekerja yang cuti bersalin dikekalkan terus bekerja. Dan yang kedua, majikan itu tidak diambil tindakan undang-undang akibat kecuaian dia mengambil pekerja ganti. Itu soalan tambahan saya sikit. Yang Berhormat Jerlun. Okey, dalam Akta Kerja 1955 ini ada satu peruntukan secara spesifik. Di bawah peruntukan Seksyen 41A Akta Kerja 1955, majikan tidak boleh memberi notis penamatan kerja atau menamatkan pekerja wanita yang hamil atau sakit disebabkan kehamilannya kecuali dalam keadaan berikut. Yang pertama, pelanggaran Seksyen salah laku atau penutupan perniagaan majikan. Ini spesifik disebut dalam Akta Kerja. Jadi jika pekerja yang hamil ditamatkan kerja, beban pembuktian adalah terletak kepada majikan bahawa penamatan perkhidmatan bukan disebabkan oleh kehamilan. Jadi tidak boleh sama sekali mana-mana majikan yang mengambil peluang dengan kehamilan ini untuk menamatkan kerja wanita ini secara suka hati. Dia kena ada sebabnya. Jadi ini, dan jika ada disabit pendakwaan ini dan kompaun akan dikenakan kepada majikan yang berkenaan. Okey, sekian, terima kasih. Saya jemput Datuk Wira Dr. Ku Abdul Rahman bin Ku Ismail Kuban Pasu.